Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Kak Lah atau Datuk Hajah Siti Zailah. Rantau panjang. Terima kasih. Saya pohon jawapan soalan saya nombor 4. Sila Yang Berhormat Menteri Tenaga Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim atau timbalannya untuk menjawab 3 minit. Tuan Yang di-Pertuan, untuk makluman ahli yang berhormat, dimaklumkan bahawa setelah meneliti dan menyemak laporan tersebut, jabatan ini telah mendapati laporan EAA yang dikemukakan telah memenuhi kehendak Seksyen 34A-3 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Dengan itu dimaklumkan bahawa laporan EIA ini diluluskan pada 25 Jun 2019 dengan 72 syarat-syarat kelulusan. Laporan ini telah melalui prosedur pameran awam yang telah diadakan dari 29 April 2019 hingga 28 Mei 2019 di 11 lokasi iaitu di Perpustakaan Negara Malaysia, Perpustakaan Jabatan Alam Sekitar Malaysia, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pulau Pinang, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Balai Polis Teluk Kumbar, Pusat Perkhidmatan Setempat Nelayan, Jabatan Alam Sekitar Pulau Pinang, Jabatan Alam Sekitar Cawangan Bayan Lepas, Majlis Perbandaran Seberang Perai, Penang Town Hall serta pejabat daerah dan tanah seberang Perai Selatan. Satu mesyuarat EIA Technical Review Committee EIA TRC bagi mengkaji dan membincangkan laporan EIA bagi cadangan projek di atas diadakan sebanyak 2 kali pada 10 Mei 2019 dan 29 Mei 2019 yang dihadiri oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, agensi-agensi kerajaan di peringkat negeri dan persekutuan appointed individual dan jururunding EIA. Jabatan Alam Sekitar juga telah menarik perhatian pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang bahawa pembangunan projek akan menyebabkan kemusnahan kekal ke atas ekosistem dataran lumpur, mudflat, fishing ground, kawasan pendaratan penyu, sebahagian terumbu karang di Pulau Rimau yang merupakan ekosistem penting kepada sumber perikanan. Kemusnahan kekal ini akan memberi impak negatif yang signifikan kepada sumber perikanan, nelayan dan jaminan sumber bekalan makanan negara. Dalam hal ini, pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang hendaklah memastikan semua langkah mitigasi yang dicadangkan di dalam laporan EIA dilaksanakan tanpa gagal dengan nasihat teknikal jabatan berkaitan terutama Jabatan Perikanan Malaysia dalam hal berikut. Melaksanakan offset program sebagai sebahagian daripada Penang Offset Master Plan, antaranya merangkumi mengadakan tukun tiruan, memasang fish aggregating device, program penanaman semula bakau dengan nasihat Jabatan Perhutanan dan frame, pelepasan benih ikan, mengadakan struktur eco-engineering pada lapis lindung pantai dan menyediakan dana untuk kajian dan penyelidikan penyu dan terumbu karang. Kajian teknikal terperinci dan ulasan jabatan teknikal berkaitan hendaklah dilaksanakan sebelum pelaksanaan offset program di atas. Pertama, menubuhkan jawatan kuasa pelaksanaan offset program dengan melibatkan agensi teknikal berkaitan bagi memantau pelaksanaan offset program yang dicadangkan dalam laporan EIA. Dan kedua, memastikan offset program ini dipantau secara berkala dan diaudit bagi memastikan keberkesanan pelaksanaannya. Laporan pemantauan offset program ini hendaklah dikemukakan kepada jawatan kuasa pelaksanaan offset program. Jabatan telah turut menarik perhatian pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang bahawa pembangunan ini juga akan mengakibatkan kehilangan livelihood kepada nelayan. Sehubungan itu, pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang hendaklah membentuk dan melaksanakan Fisherman Task Force yang dipengerusikan oleh Exco Pertanian dan Industri Asas Tani bagi memastikan semua komitmen dan langkah kawalan yang dinyatakan di dalam laporan EIA dilaksanakan, menyediakan exit plan bagi komuniti nelayan dan ianya hendaklah dikaji
diperjelaskan dan mendapat persetujuan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia dan menyediakan pusat perkhidmatan setempat nelayan PPSM sebagai one-stop center bagi menangani semua aduan berkaitan pelaksanaan projek terutamanya berkaitan Fisherman Exit Plan. Selain itu, pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang hendaklah melaksanakan Green River Program seperti yang dinyatakan di dalam laporan EIA bagi meningkatkan kualiti air dan flushing capacity. Sungai-sungai terlibat adalah Sungai Bayan Lepas Main Drain, Sungai Batu, Sungai Teluk Kumbar dan Sungai Gertak Sanggul. Menjalankan pemantauan ke atas aspek hidrolik secara terperinci bagi penambakan ini perlu dijalankan bagi setiap peringkat pembangunan dan dilaporkan kepada JAS serta Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Melaksanakan maintenance dredging secara berkala seperti yang dinyatakan di dalam laporan EIA, memastikan laluan navigasi untuk nelayan diselenggara, membina lapis lindung pantai dan menjalankan pemeliharaan pantai bagi kawasan yang dijangka terhakis akibat pelaksanaan projek ini, mengkaji lebih lanjut cadangan mewujudkan kawasan pelindungan perikanan dengan nasihat Jabatan Perikanan, menjalankan kajian laluan migrasi udang hendaklah dijalankan dengan nasihat Jabatan Perikanan dan membina jeti nelayan seperti yang dinyatakan di dalam laporan EIA. Bagi pembangunan atas tanah penambakan topside development, pemaju hendaklah mengemukakan laporan EIA baru sekiranya tertakluk kepada Perintah Kualiti Alam Sekeliling, aktiviti yang ditetapkan penilaian kesan kepada alam sekeliling 2015 dan hendaklah selaras dengan rancangan tempatan daerah berkaitan. Pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang hendaklah melaksanakan semua aku janji yang telah dinyatakan di dalam laporan EIA. Jabatan Alam Sekitar akan sentiasa menjalankan pemantauan projek ini. JAS juga boleh mengeluarkan notis berhenti kerja, stop work order sekiranya berlaku sebarang langgaran syarat EIA projek tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambah pertama, sila rantau panjang. Ya, terima kasih. Tentu terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Projek PSR ini adalah satu projek yang punya kesan jangka panjang yang sangat besar, yang melibatkan lebih daripada 10,000 nelayan akan terjejas. Bukan sahaja melibatkan nelayan di Pulau Pinang, tetapi melibatkan nelayan di Kedah, Perlis dan juga Perak. Jadi saya ingin tahu, sekiranya pematuhan terhadap 72 syarat yang ditetapkan oleh EIA ini dan juga 18 nasihat yang telah ditetapkan oleh Majlis Perancangan Fizikal Negara MPFN ini tidak dipatuhi, adakah tindakan undang-undang boleh dibuat terhadap pemaju dan juga Kerajaan Pulau Pinang? Sebab kerajaannya cukup besar. Kalau kita melihat sebelum ini kes tambakan laut di kawasan timur laut Geni menyebabkan kesan mendakkan lumpur yang tebal, pupusnya spesies-spesies ikan udang dan menjadi sumber makanan, nelayan hilang pendapatan, berlakunya perubahan arus laut dan juga banjir dan sebagainya, perubahan alam sekitar. Dan yang saya paling bimbang sekali ialah iaitu kesan terhadap sumber bekalan pasir yang akan diperolehi. Saya ingin tahu di manakah bekalan pasir akan diperolehi dan apa kesan terhadap kawasan sekitar. Sebab saya dapat maklum pasir ini akan diambil di kawasan perairan Perak. Jadi sejauh mana kesannya, dan ini menyebabkan kesan yang cukup besar bukan sahaja kepada alam sekitar dan juga kepada keseluruhan empat negeri nelayan yang terlibat. Jadi saya ingin tahu sekiranya pematuhan yang disebut Yang Berhormat tadi iaitu tanpa gagal, sekiranya Kerajaan Negeri Pulau Pinang gagal mematuhi semua syarat 72 syarat EIA ini, adakah Kerajaan Pulau Pinang boleh diambil tindakan undang-undang? Minta penjelasan. Rantau panjang. Sila Timbalan Menteri jawab 1 minit. Terima kasih atas soalan tambahan. Selepas daripada EIA ini, pihak pemaju juga juga perlu mengemukakan environmental management plan, iaitu yang disediakan mengikut format dalam chapter 6 post submission stage of EIA report. Dan sekiranya tidak mematuhi yang telah pun disyaratkan, boleh dikenakan tindakan perundangan dan mengikut apa yang telah dilanggarlah. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan